TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa tepat jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita punya studio sangat meriah. Penuh dengan lukisan yang sangat cantik, berwarna-warni kerana hari ini kita akan belajar subjek pendidikan seni visual di mana topiknya ialah seni lukisan khas untuk murid-murid menengah rendah. Tapi kalau nak tahu agak-agaknya siapa cikgu kita hari ini, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Wah, itu dia cikgu kita bersama dengan Mira, Cikgu Suraya Hani. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar? Salam, khabar baik Mira. Wah, cantik cikgu berbaju raya hari ini. Terima kasih. Nak kenakan dengan tema tu. Ya, kita pun dah nak sambut hari raya kan dalam betul. 2 hari lagi. Ya, betul. Kita di ambang perayaan Aidilfitri yang terasa kan. Sebelum tu tanya cikgu dulu lah bagaimana dengan persiapan raya cikgu dah ada berapa banyak baju, berapa pasang baju ke macam mana? Kalau tahun ni saya bersederhana sajalah. Tak adalah sambutan meriah seperti sebelum ni kan. Sebab betul. Kita pun tak boleh nak rentas negeri, tak boleh rentas daerah. So kita reda je lah. Kita sambut dalam keadaan yang sederhana. Ya, kan, betul, cikgu, kan? betul. Okey. Itu pasal Hari Raya yang kita nak sambut lagi 2 hari. Yang hari ini sekarang ni cikgu, kita nak belajar subjek pendidikan seni visual. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh cerita sikit sebenarnya objektif kita ni nak cerita pasal apa sebenarnya cikgu? Okey, sebelum cikgu meneruskan lagi, boleh tak cikgu tanya Mira soalan? Okey, antara hasil karya yang cikgu pamerkan di sini, yang mana satukah hasil seni lukisan? Hasil seni lukisan? Alamak, banyak yang cantik ni. Ya, yang mana satu? Lukisan ya cikgu? Ya, Kalau betul. saya pilih yang ni boleh cikgu? Ni kira yang lukisan ke? Ni kenapa Mira cakap ni seni lukisan? Sebab saya nampak macam dilukis dengan menggunakan pen, pensel warna ke tak? Okey, tak apa, tak ada masalah. Ya, betul. Jawapan tu betul. Ini adalah seni lukisan, tapi ini adalah salah satu media kering seni lukisan iaitu pastel kapur ataupun soft pastel. Manakala yang di sebelah sana tu Mira, sebenarnya tu adalah seni catan. Dia ada perbezaan di situ. Ada pun sedikit perbezaan lah. Ya, Inilah betul. kapur dan ini ialah seni catan. Kalau seni lukisan, media kering. Media kering. Yes, media kering tu ada pelbagai lah. Salah satunya soft pastel ataupun pastel kapur. Kalau media kalau catan, kita menggunakan media basah. Media basah pun ada pelbagai. Betul. Macam tu akrilik ada, watercolor ada. Ya, okey. Cikgu, itu cikgu dah cerita sikit tentang pelbagai jenis lukisan ni kan. Ada banyak jenis rupanya. Saya yakin kita akan belajar semua itu dalam masa 1 jam hari ini kan cikgu. Betul. Tapi yang paling penting sekali, SOP cikgu. Saya ni punyalah teruja nak belajar ni sampai dah terlupa nak buka peletok muka kan cikgu. Jadi saya persilakan cikgu terlebih dahulu untuk sanitasi tangan. Silakan cikgu. Baiklah. Okey. Baik, kemudian saya pula. Okey. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita baru boleh buka peletok muka dan simpankan di dalam sampul peletok muka. Okey. Okey. Baik. Okey cikgu, bila kita dah kenal pasti kan jenis-jenis lukisan ni, ada yang macam cikgu cakap tadi lah, ada pastel kapur, ada yang seni catan dan sebagainya cikgu. Bagaimana pula sebenarnya sejarah untuk pendidikan seni visual ni, sejarah topik kita ni? Okey, hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah perkembangan seni tempatan. Untuk pengetahuan semua, sejarah seni ini bermula pada 1960-an, 70-an, 80-an, 90-an dan yang terkini iaitu seni era kontemporari. Itu yang saya nak fokuskan pada hari ini.
Oh, lama dah cikgu Ya. Daripada zaman 80-an? 60-an. 60-an? Yes. Ish, lama tu sampai sekarang Betul. masih diguna pakai Betul, 60-an hingga sekarang lah. Sekarang yang terbaru ni ialah seni kontemporari. Kita boleh lihat di sinilah. Okey, era seni kontemporari. Ia bermaksud penerimaan teknologi yang telah mengubah persepsi bahawa karya seni tampak tidak lagi terhad kepada penggunaan media, alatan dan teknik konvensional. Dia dah tak terhad lagi. So kita boleh pelbagaikan menggunakan teknologi. Okey, penukaan aplikasi media digital oleh pelukis tempatan telah menzahirkan pelbagai hasil karya seni kontemporari melalui media campuran, media baharu, teknik hybrid dan teknik lukisan digital. Itu pembaharuannya tu Mira. Itu yang menarik tu. Ya, saya nampak kat sini cikgu ada teknik hybrid. Selalu hybrid ni macam kat kereta kan cikgu. Ya. Teknik hybrid ni macam mana ni? Sebenarnya hybrid ni bukan kat kereta saja. Kalau mana-mana pun sekarang tanaman ke apa semua ada hybrid. Sebenarnya hybrid tu adalah teknik gabungan. Itu kata kunci untuk teknik hybrid iaitu gabungan. Okey, sebelum tu kita lihat dulu hasil karya daripada pengkarya Hasnul Jamal yang bertajuk Proclaim Series. Beliau menggunakan teknik hybrid dan menggunakan media campuran. Dia ada cetakan digital, menggunakan pensil, menggunakan dark white. Okey, ada juga fotografi. Manakala pengkarya Muhammad Ikram, hasil karya beliau menggunakan teknik lukisan digital. Ini digital portrait of Juliana sebenarnya. Juliana Evan. Ya, nampak Cik Puan kan? Juliana Evan. Patutlah macam family kat situ. Betul. Itu merupakan digital portrait. Maksudnya digital ni menggunakan teknologi seperti komputer ke macam mana cikgu? Ya, betul. Kita boleh gunakan teknologi gadget lah. Sekarang yang kita sedia maklum kan. Seperti telefon pintar, komputer riba. Kemudian kita gunakan aplikasi untuk menghasilkan lukisan digital ni. Okey. Walaupun dia dalam teknologi iaitu dihasilkan dalam komputer ataupun dalam teknologi yang sekarang ni tapi tetap dikira sebagai sebuah seni juga. Ya, seni lukisan juga. Itu kecanggihan sekarang betul, lah. Betul. Dan itu perbezaannya kan. Betul. Sebab tu sekarang ni pembelajaran tu lebih menarik. Ya, betul-betul. Kalau yang dekat atas meja ni cikgu yang ada banyak sangat lukisan-lukisan ni bagaimana pula dia termasuk dalam karya yang mana? Yang saya nampak ada lemang ketupat rendang tu. Ni bertepatan dengan tema kita ni. Ini adalah media kering pensil warna. Ni yang kita gunakan secara konvensional lah. Yang tak masuk lagi teknologi. Ni secara konvensional. Okey, yang ni kita gunakan pen. Ini memang pen sahaja kan? Pen sahaja. Okey. Yang belakang pun pen juga. Yang belakang pun pen dan yang ini yang tadi yang saya pilih itulah. Ya, betul. Yang menggunakan tadi cikgu kata menggunakan soft pastel, ataupun pastel kapur. Ya, pastel kapur. Ya, Okey cikgu. Kalau macam tu kita berhenti berehat seketika sebab lepas ni kita nak tahu pula apakah bahan ataupun peralatan yang diperlukan untuk kita nak buat satu seni lukisan yang menarik dan juga sempurna. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Terima kasih, cikgu.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Suraya Hani, iaitu merupakan Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dari SMK Seremban 2, Seremban Negeri 9. Ya, betul. Pengalamannya dah mengajar 11 tahun. Dalam 11 tahun pengalaman tu akan digunakan dalam masa 1 jam untuk petang ini. Cikgu, tadi kita dah belajar ke semua jenis-jenis seni lukisan yang ada dekat atas meja ni. Ya, betul. Sebelum kita nak masuk seterusnya, kita nak buat melukisan pula ni. Saya nak baca satu kad Hari Guru bersempena dengan Hari Guru yang kita bakal sambut tidak lama lagi pada 16 Mei. Jadi cikgu selalu macam mana kalau sambutan Hari Guru? Meriah tak? Dapat banyak hadiah? Sangat meriah. Kalau sebelum ni, sebelum pandemik lah kan, memang kita sambutan sangat meriah lah. Tapi bila kita berlakunya pandemik, kita memang tak sambut lah. Tapi murid-murid saya semua baik-baik. Semua hantar hadiah kat rumah. Bagi kad, bagi WhatsApp. Ya, bercerita pasal kad tu cikgu. Kami di studio ni pun ada menerima satu kad khas daripada murid yang bernama Anissa. Dia hantar satu kad bersempena dengan Hari Guru. Ini kad dia, thank you. Wah, lukis sendiri ni cantiknya. Kita tengok kat bahagian dalam dia. Okey, dalam kad dia. Wah, kalau ini panggil seni apa ni cikgu? Pop-up card. Ini dia panggil seni pop-up card. Yeah. Sangat cantik adik Anissa buat. Kreatif. Sangat kreatif. The best, dear teachers. We love you from the bottom of our heart. Love you teachers so much. Wah, saya tahu sendiri. Dan ini di bahagian belakangnya, selamat Hari Guru. Thank you teacher. Okey, terima kasih juga kepada adik Anissa atas kiriman kad ini. Semoga adik menjadi murid yang cemerlang dan berjaya. Okey cikgu, ini pasal sambutan Hari Guru, pop-up card. Ya, betul. Sekarang atas meja ni kita nak buat lukisan, iaitu seni lukisan. Kita nak lukis apa tu cikgu? Okey, sebelum cikgu meneruskan kita punya aktiviti, okey cikgu nak untuk tingkatan 3, seni lukisan ni kita lebih arasnya lebih tinggi, iaitu kita bercerita tentang teknik, okey, iaitu teknik hybrid dan teknik lukisan digital lah. Okey, sebenarnya teknik hybrid ni ialah gabungan 2 atau lebih elemen dalam satu hasil karya. Kemudian kita tengok contoh contoh yang 2 elemen tu macam mana. Okey, contohnya kalau kita gabungkan antara figura dan flora. Okey, ataupun kita gabungkan landscape dan haiwan. Itu kita panggil teknik hybrid. Kalau kita gabungkan media pun ataupun kita gabungkan teknik pun, okey, itu dah dipanggil teknik hybrid. Manakala teknik lukisan digital, okey, dia adalah daripada perisian dan juga aplikasi seperti Adobe Photoshop, Clip Studio Paint, Autodesk Sketchbook dan lain-lain. Okey. Itu untuk lukisan digital dan teknik hybrid. Okey. Wow, dia punya penjelasan betul lah. Cikgu kata arasnya agak sedikit tinggi. Ya, betul. Sebab apa ya? Sebab pada saya lah kan, sebab pengalaman saya sedikit, guru inovasi, bila kita adanya satu pengalaman yang kita berfikir di luar kotak, itu adalah cara kita menjana idea. Betul. Macam tu. Sebab tu kita mempelajari teknik hybrid dan teknik lukisan digital sebab kita nak bersaing dengan dunia luar. Betul. Dan lukisan yang selalu dihasilkan ini ada tema yang akan diberi selalunya cikgu? Ya, betul. Selalunya ada tema. Tapi untuk hari ini, untuk aktiviti sekarang ni, okey, saya nak tunjuk dulu teknik lukisan konvensional lah. Okey. Yang menggunakan yang menggunakan pensel, pensel warna. Nanti kita akan buat media campuran, okey, dan pelbagai lagi. Okey. Kita ada media campuran juga tau, Mira. Okey, media campuran ni maksudnya ni semua sekali ni lah. Okey. Maksudnya semua sekali ni semua jenis peralatan warna ni yang digunakan? Ini semua dalam kategori media kering. Bila ini semua media kering, maksudnya kita guna alatan ini untuk menghasilkan hasil karya kita. Kalau catan tu kita ada yang media lain lah. Yang lain. Macam watercolor tu tak termasuk lah. Tidak termasuk. Okey, saya faham. Okey. Kalau media baharu pula, contohnya mesin pencetak, okey, telefon pintar kita,
laptop ataupun komputer kita tu lah, desktop kita. Tu media baharu. Okey, cikgu nak kenalkan juga ni, kita punya media kering. Okey, ni sedia maklum lah kan, ni pensil. Okey, yang ni pensel warna. Okey, ni soft pastel tu, pastel kapur. Sebab dia punya ciri tu berdebu macam kapur. Okey, yang ni all pastel ataupun selalu kita panggil crayon lah kan. Crayon, betul-betul. Okey, ada marker, ada highlighter, ada magic pen dan ini adalah Chinese ink. Chinese ink ataupun dakwat Cina ni, walaupun dia berbentuk cecair tapi dia dalam kategori media kering juga. Kenapa cikgu? Sebab memang macam tu ke? Sebab okey, sebenarnya dakwat ni bila kita apply atas permukaan, dia serta-merta akan boleh kering. Selain dakwat Cina, ada juga dakwat India. Dan yang teknologi terbaru kita adalah dakwat mesin pencetak lah. Saya ingatkan yang terbaru dakwat Melayu pula tadi. Tak ada. Okey. Okey, ink printer tu kan. Sebab bila kita print, keluar je dia akan terus mengering. Sebab tu dia dalam kategori media kering. Dan yang ini pula cikgu? Okey, yang ni. Okey, yang ni adalah charcoal stick ni. Dia adalah arang. Arang tu bukan arang yang kita bawa bakar-bakar tu bukan bakar tu. Sebenarnya boleh juga. Okey. Kalau macam zaman sebelum ni menggunakan arang tu lah. Tapi kita sekarang ni lebih berinovasi. Dia gunakan stick ataupun berbentuk pensel pun ada. Arang berbentuk pensel pun ada. Ni maknanya mudah lah kalau kita nak buat hasil seni. Kalau menggunakan arang, kita nak warna guna arang macam mana tu agak-agaknya kan? Betul. Okey, ini sedikit penjelasan bahan-bahan yang digunakan untuk buat media kering. Ya, betul. Dan yang pertama, aktiviti yang kita nak lakukan cikgu? Okey, kita buat objek yang sangat mudah. Simple je. Kita nak buat pokok. Okey, pokok kita ni, tapi kita menggunakan teknik konvensional. Contohnya cross hatching ataupun garis lari, garisan silang pangkah untuk menampakkan tone. Okey. Boleh ambil. Okey, Mira ada pensel apa tu Mira? Saya ada 6B. Kurangkan lagi. 2B pula. Okey, boleh. Okey. Cikgu, pasal pensel ni pula ada 6B dan 2B. Mungkin cikgu boleh terangkan perbezaan dia. Okey, kalau ikut grade 3B ataupun 2B yang rendah tu, dia punya kadar kepekatan tu kurang lah. Tapi kalau grade lagi tinggi ni macam 7B, 8B tu dia lagi gelap. Okey, kita boleh mulakan? Boleh cikgu. Okey, selalunya kita melukis daripada atas kan? Macam tu pokok macam tu kan? Betul. Okey, tapi hari ni cikgu nak tunjukkan kita mulakan daripada bawah. Lukis dari bawah ya. Okey, kemudian naik ke atas. Okey. Cikgu, kalau nak buat dahan ni nak kena pakai pembaris ke cikgu? Tak perlu, kita freehand je. Okey. Tapi saya ingat sengit dahan saya tak apa. So, okey, pokok dia bukan tegak. Ya, betul. Kan, dia something yang nature ni selalunya dia tak terikat. Kan? Okey, baik. Okey. Kalau kita masukkan dahan. Okey. Boleh Mira? Okey. Boleh. Boleh cikgu. Okey. Lepas tu dahan kat tepi. Okey. Tak apa, kita belajar sama-sama. Sebab okey, macam ni, okey. Macam Mira. Okey. Sebab Mira masih baru, tak apa, tak ada masalah. Okey. Dah ada lah, dah nampak dah. Takut pula tengok pokok saya ni lain macam. Kalau lihat yang saya punya pula, okey, saya dah nampak tak? Saya dah ada nilai garisan tu. Betul. Kita panggil nilai garisan ataupun quality of line. Terang gelap sesuatu garisan. Terang gelap tu maknanya garisan tebal, garisan nipis. Macam tu kan. Selalunya garisan tebal ni kita memang buat untuk bahagian awal ataupun bahagian yang bengkok. Okey, untuk nanti kita akan buat tone. Sebab apa? Okey, macam ni lakaran kita flat kan? Mendatar je kan? Betul. Okey, kita nak masukkan tone untuk nampakkan form. Kan batang pokok membulat. So kita akan buat teknik seterusnya. Okey. Okey, kita menggunakan boleh? Boleh. Okey. Yang ni kita buat kalau Mira belum mahir lagi, kita buat teknik garis lari.
Teknik garis selari. Okey. Dengan garisan melengkung. Garisan Okey. melengkung. Sebabnya pokok kita ni form dia tu melengkung. Okey. So kita buat garisan melengkung. Kalau untuk buat form ni memang kena guna teknik selari lah ataupun Garis ada lari teknik lain? boleh. Lepas tu silang pangkah boleh. Silang pangkah tu macam mana pula cikgu? Okey. Okey, bila kita dah dapat garis lari ni, okey, kita cross dia. Oh. Okey. Kita buat garis lari macam ni. Okey, nak dapatkan form dia kan? Kemudian macam ni pula Mira. Okey. Dia macam serong sikit, lepas tu pangkah. Serong sikit. Okey. Pangkah. Pangkah tu okey, pangkah macam ni. Ini macam nak buat bayang-bayang dia ke cikgu? Ya. Kalau pencahayaan daripada sini, okey. Automatically kat sini memang lebih gelap lah. Betul. Macam tu. Jadi ini kita guna untuk bayang-bayang dan pensel tetap sama menggunakan pensel 2B. Ya, betul. Walaupun nak buat bayang-bayang efek gelap tu. Ya. Betul. Okey, baik. Kita guna pensel 2B dulu, tak ada masalah. Tinggal lagi bila Mira nak dapatkan image yang lebih cerah, okey, tekanan pensel tu Mira kena kurangkan. Okey. Jangan tekan sangat lah. Jangan tekan sangat. Kalau dekat sini, part sini adalah yang lebih gelap, tekankan di sini. Dan kurangkan tekanan di sebelah sana tu. Oh, okey, baik. Ini kalau kita guna pen pun boleh kan cikgu kalau nak hasilkan lukisan ni? Boleh. Tak ada masalah. Yang kesesuaian dia adalah kalau macam ni, teknik macam ni, pen, pensel. Wow, cikgu punya pokok dah jadi. Saya punya pokok ni takut pula nak tunjuk. Boleh, tak ada masalah. Okey. Aduh. Okey. Okey. Baik. Nampak tak? Okey, nampak. Tak apalah, saya punya tunjuk juga ke? Bolehlah tunjuk sikit. Okey. Hampir tu, hampir. Nanti kita tambah sikit rumput kat sini. Ni kita teknik contengan pula. Rumput ni, dia tak boleh selari macam tu. Macam ada tukang kebun pula nak potong kan. Yeah. So kita buat macam teknik contengan supaya dia nampak lagi semula jadi. Natural kan. Contengan pun rupanya teknik kan? Kan kita conteng je. Betul. Ini teknik juga. Ya. Okey. Dah dapat dah. Okey. Saya pun nak sikit-sikit lagi lah. Okey. Okey, ni kalau nak buat dia punya tanah macam ni pula. Sebab tanah dia macam tu kan cikgu? Straight. Macam tu. Okey. Okey. Mungkin boleh cikgu boleh tunjuk cikgu punya bagaimana? Okey, ni yang cikgu punya, okey, yang Mira punya. Okey, kalau kita dah siap, mungkin kita akan dapat yang sebegini. Okey. Dan sebab ni semua ada. 2B sampai 8B. Baik, kalau yang macam ni yang cikgu dah buat ni, dia ada banyak elemen di dalamnya kan? Ada teknik betul. banyak. Yang saya kena pasti tadi yang cikgu cakap yang garisan selari. Ya, garis lari. Ada contengan juga. Yes, betul. Teknik apa lagi cikgu? Silang. Silang pangkah. Betul. Banyak juga teknik tu. Betul. Dan juga ada nilai garisan. Nilai garisan. Tu yang masa kita awal-awal tadi lah. Masa kita buat lakaran tadi. Okey. Dan yang ini cikgu hanya menggunakan satu pensel saja. Pensel 2B. Tapi kalau yang dah siap ni? Saya menggunakan pelbagai grade pensel. Bahagian gelap ni selalunya kita akan gunakan 7B, 8B macam tu lah. Dan yang bawah tu tetap samalah menggunakan 2B juga. Ada yang 2B, ada yang saya campur 6B. Selalunya memang kita buat macam tu lah untuk dapatkan kesan tu. Terang gelap tu. Baik, itu kalau kita menggunakan pensel cikgu. Ya, kalau betul. guna pensel bolehlah ada 2B, 4B, 8B semua. Kalau anda kata nak buat pen, menggunakan pen macam gambar di sini menggunakan pen tu, pen tak ada 2B, 4B. Ya, jadi betul. macam mana? Okey, itu yang gunanya kita punya teknik tu. Bila kita garisan rapat-rapat, dia akan mewujudkan tone yang lebih gelap. Bila kita buat garisan yang jarang-jarang, dia akan mewujudkan tone yang lebih cerah. Macam tu. Okay. Sebab tu kemahiran tu mesti ada. Kalau kita buat teknik menggunakan pensel, okey. Ada juga teknik menggunakan warna pensel. Seperti ini. Okey. Okey, yang ni cikgu akan sekali lalu. Okey, untuk bahagian gelap ni Mira, sebenarnya cikgu menggunakan warna-warna sejuk. Manakala bahagian cerah ni, cikgu menggunakan warna-warna panas. Terbalik pula. Yang cerah guna warna panas. Ya. Okey. Sebab dia dapat
Cahaya. Ya, cahaya matahari. Yang terlindung tu dia lebih gelap. So, cikgu ambil warna-warna sejuk. Mesti Mira tak tahu tu. Warna sejuk tu Betul. Warna sejuk tu warna apa? Kalau warna sejuk macam saya ingatkan warna sejuk tu warna yang lembut macam tu. Itu warna sejuk ke? Bukan. Warna sejuk tu sebenarnya contoh biru. Okey. Hijau. Itu. Ungu pun kita boleh masukkan dalam warna sejuk. Kemudian yang warna cerah ni apa? Warna panas. Warna panas. Warna panas. Kalau saya terus jawab on the spot merah tapi salah. Betul. Betul. Okey. Pandai Mira. Merah. Ya, betul. Apa lagi? Hitam? Hitam bukan Bukan. Kalau warna-warna senja apa? Warna-warna senja orange. Ya, kita panggil jingga. Yes. Jingga. Merah, jingga, kuning. Semua tu ada di bahagian ni. Kalau pensel warna itulah. Perbezaan untuk tone. Tadi macam kita, kalau pensel kita guna teknik kan, banyak guna teknik. Betul. Warna pensel pun boleh guna tone, tapi kalau menggunakan penggunaan warna pun boleh juga mewujudkan tone. Macam faham. tu. So kita dah dapat beza kan Mira kan, yang menggunakan pensel dan warna pensel. Ni ilmu yang kita dah dapat hari ni kan. Yang ini ada campuran warna panas dan juga warna sejuk. Ya, betul. Okey. Yang ni pelbagai grade pensel. Tetapi kedua-duanya menggunakan teknik yang sama. Ya, teknik yang sama dan media kering. Kering. Ingat seni lukisan kata kunci dia media kering. Media kering. Ingat kata kunci dia. Sebab lepas ni ada juga kata kunci kedua iaitu yang cikgu sebutkan tadi tu, media hybrid. Teknik hybrid. Teknik hybrid. Hybrid dan juga digital. Teknik hybrid dan digital. Jadi kalau kita nak tahu pula macam mana pula nak buat lukisan menggunakan seni teknik hybrid ni kan. Komputer tak ada ni. Macam mana nak buat? Jadi kalau nak tahu, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Suraya. Cikgu, kita dah kenal pasti tadi beberapa teknik dalam menghasilkan lukisan pokok, Cikgu. Sekarang ni di segmen yang ketiga ni kita nak kenal pasti pula teknik hybrid dan media campuran. Ya, betul. Sebenarnya untuk segmen 3 ni kita lebih kepada teknik ataupun kemahiran penjanaan idea. Okey. Macam sebelum ni, kalau kita hasilkan hasil karya ataupun lukisan,
tanpa berfikir ataupun kita ambil saja objek di depan mata dan kita buat lukisan. Macam tu. Tapi untuk teknik hybrid, saya terangkan dulu boleh tak Mira? Boleh, silakan cikgu. Okey, teknik hybrid ialah seni pergabungan antara dua atau lebih media seni, idea seni dan ia tiada batas. Pengkarya adalah penyelidik, dan mengadaptasi kaedah saintifik dan konvensional. Kita pengkarya tu. Dan seni ini juga tiada batas. Ya, betul. Macam kita tengok Proclaim series tadilah. Pengkarya yang sebelum yang saya tunjuk tu, kita boleh nampak. Okey. Ia membawa pemikiran ke tahap yang lebih tinggi, dinamik, inovatif dan futuristik. Itu dia teknik hybrid. Dia sebenarnya membawa kita ke aras pemikiran, kemahiran berfikir aras tinggi. Betul. Dan itulah kebat tu. Dan bila saya nampak ada futuristik tu, maksudnya sesuatu yang kita tak pernah terfikir benda tu. Ya, sebab tu kita kena berimajinasi. Kita kena lihat lebih ke hadapan sebenarnya. Betul. Okey. Sedikit tentang teknik lukisan digital pula. Ya, lukisan digital merupakan sejenis bentuk seni baru yang menggunakan pelukisan digital melalui komputer, perisian serta tablet pendigitan. Dan juga stylus lah. Stylus ni pen dekat tablet kan. So memudahkan lagi lah untuk kita melukis. Betul. Sebenarnya. Okey, kalau teknik digital ni kita kan banyak perisian kan. Dan sebenarnya pengkarya lukisan digital ni dia banyak kelebihan. Antara kelebihan dia ada banyak tools. Okey. Sebab kalau kita ni konvensional, menggunakan teknik konvensional, kalau saya ada media yang ini sahajalah yang saya boleh. Yang kita gunakan. Ya, betul. Tapi kalau dalam aplikasi macam Sketchbook tu, kita boleh dapat beribu-ribu tools. Brush ke, kita dapat pensil ke, pelbagai saiz. Dan kita boleh ada pelbagai canvas. Maksudnya kalau kita konvensional, canvas kita besar ni, besar ni saja. So kita tak boleh nak pelbagaikan. Nak lebih lagi kan? Nak lebih lagi. Tapi kalau lukisan seni digital ni boleh. Tadi cikgu ada sentuh yang menggunakan aplikasi tu kan? Ya, betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan selalu apa aplikasi yang terbaik untuk murid-murid dekat rumah pelajari kalau nak buat teknik ni? Okey. Banyak sebenarnya kan. Ini antara contoh lukisan digital daripada murid saya. Aaron Akmal punya lukisan. Aaron Akmal. Wah, Aaron Akmal. Lukis apa tu cikgu? Ni lukis watak untuk game atau kartun lah. Okey, ini kita mulakan dengan lukisan menggunakan pensel dan pen. Okey, kemudian kita masukkan dalam perisian Adobe Photoshop. Garisan dia akan lebih detail lah. Okey. Seperti ini. Menggunakan Adobe Photoshop. Yes. Lepas tu kita masukkan warna-warna. Ini warna-warna yang tak ada tone. Tak ada pencahayaan. Flat colour saja. Warna yang sama saja mendata. Kemudian inilah akhirnya. Wah, dah nampak dah. Ya, dia dah ada latar belakang. Kemudian kita nampak tone. Macam ada pencahayaan sikit dekat muka tu kan? Ya, betul. Muka dia ada bahagian cerah, ada bahagian yang gelap. Itulah lukisan digital. Okey, ada banyak step jugalah cikgu. Mula-mula lakaran asalnya bagaimana kan? Betul, ya. Sekarang ni kalau sebenarnya kalau murid semua kebanyakannya ada telefon pintar, boleh membuat turun aplikasi lukisan digital. Sebenarnya dah banyak dah. Salah satunya adalah Sketchbook tu lah. Yang saya cakapkan tadi tu kan. Kita boleh gunakan di rumah, menggunakan jari pun boleh. Kalau tak ada stylus pun tak ada masalah. Betul. Kan? Tapi kalau guna jari takut terkeluar pula garisan-garisan tu. Tapi tak apa kan? Tapi tak apa. Ada yang menjadi jugalah sebenarnya. Betul. Macam cikgu katalah, sekarang ni semua dah hujung jari sahaja. Mudah je, cari je boleh jumpa. Dan yang paling penting jangan takut nak berkarya. Takutlah
pula tercomot kan. Jangan takut kan cikgu? Ya, betul. Okey, itu kita dah tahu sedikit mengenai pengenalan teknik hybrid dan juga media campuran. Seterusnya cikgu, kita ada satu aktiviti yang kita nak buat bersama cikgu. Betul. Aktiviti apa tu? Inilah aktiviti penjanaan idea yang saya sebutkan tadi dan kita menggunakan peta iting. Okey. Ataupun peta pemikiran. Okey, kita tetapkan kita punya tema iaitu alam Okey. dan menggunakan media campuran. Okey. Tema kita alam. Media campuran. Saya terus juga ke cikgu. Boleh? Okey. Kita sama-sama cari idea lah. Baik. Okey, ni tema kita alam. Tema alam. Okey, kita buat peta buih. Okey. Elemen pertama. Okey. Okey. Elemen pertama. Okey, elemen pertama. Apa? Kalau idea saya rasa saya nak pokok lah. Sebab tadi kita dah lukis pokok kan? Okey. Cikgu buat pokok. Saya takkan nak sama dengan cikgu kan. Saya lain mesti, lah. Mesti ada idea yang lain tau. Tak boleh sama. Kalau alam ni ada luas, ada macam-macam kan cikgu? Ya, betul. Saya nak pilih haiwan. Okey, boleh, tak ada Haiwan tu masalah. masuk dalam alam kan cikgu? Ya, betul. Okey. Saya pilih haiwan. Okey. Haiwan apa tu? Haiwan apa? Cikgu rasa apa yang sesuai untuk saya? Tanya cikgu. Cikgu rasa haiwan Sebab apa? saya nampak awak ni soft, cute. Oh, macam Saya rasa kucing. macam kucing. Miau macam tu. Tapi tak sebenarnya cikgu. Saya nak pilih harimau. Oh, okey. Sebab saya garang macam harimau. Okey. Okey. Nombor satu, okey. Saya memilih flora pula untuk elemen kedua. Okey. Kemudian kita buat 3 elemen lah ya. Boleh. Okey. Elemen kedua, Mira apa? Cikgu ambil flora, saya ambil bunga. Boleh? Sama kategori. Sama lah. Flora Ya, flora juga. Flora juga. Okey. Macam Mira ada saintifik punya bunga ke? Saya nak bunga Rafflesia, bunga palma. Wow, okey, bunga boleh. Sebab Okey. dia tak banyak dekat dunia ni. Macam tu. Betul. Kalau cikgu? Dia rare kan? Dia rare. Kalau saya pelbagaikan. Bunga-bungaan lah flora saya tu. Flora dan fauna lah. Saya campur flora dan fauna. Okey. Kemudian saya akan elemen nombor 3 saya bumi. Saya ambil bumi. Bumi. Kalau saya dah ada haiwan, dah ada bunga, saya nak ambil kalau manusia boleh? Boleh. Manusia kita panggil apa tu cikgu? Figura. Figura. Okey. Okey, figura. Boleh. Okey. Kalau figura Mira nak Siapa? Siapakah ikon yang Mira rasa Mira nak letakkan dalam hasil karya tu? Ikon siapa? Ikon diri sendiri. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya apa yang Mira pilih tu menggambarkan diri Mira. Okey, saya letak diri saya boleh? Ya, boleh. Okey, maksudnya figura ni saya letak diri sendiri. Ya, diri sendiri. Letak nama Mira pun tak ada masalah. Okey, saya letak nama saya. Okey. Mira. Okey. So kita dah ada. Okey. 3 elemen dalam satu hasil karya. Inilah penjanaan idea yang kita menggunakan peta iting yang kita akan sama-sama kaji atau selidik. Nanti kita carilah maklumat lebih lanjut untuk hasilkan karya. Kita pun sebenarnya tak banyak masa Mira. Betul tu. Betul cikgu. Disebabkan kita masa yang terhad. Okey, cikgu dah siapkan yang cikgu punya. Wah, okey. Ini dia hasil karya. Cantik ni cikgu. Yang berkaitan dengan alam. Teknik hybrid, kemudian media campuran. Saya masukkan ke semua media dalam hasil karya ini. Dan saya nampak kat sini di bawah ni seolah-olah macam buminya. Ya, Di betul. bumi ada bunga-bunga flora dan fauna Ya, dan juga betul. elemen pokok. Yang cikgu cakap tu. Semua kan kita dah masukkan. Sebab tu bila kita menghasilkan hasil karya, apa yang penting kita punya penjanaan idea. Itu yang membezakan diri kita dengan hasil karya yang lain lah. Betul. Kita tema kita sama kan Mira, tapi cikgu ambil yang lain, Mira ambil yang lain. Betul. Ah. Sebab cikgu memilih yang utamanya ialah pokok. Ya, betul. Kan saya harimau, mungkin harimau pula yang keluar di situ. menonjol di situ. Betul. Okey. Faham. Dan ini menggunakan teknik media lah. Media campuran. Teknik hybrid dan media campuran. Betul. Tapi cikgu, sebab dia banyak elemen. Okey, kemudian saya buat media campuran tu maksudnya saya masukkan cetakan, cetakan digital, kemudian saya masukkan arang, kita masukkan soft pastel, saya masukkan marker. Semua media kering tu
terhasil Ada di sini. situ. Ya, Okey. betul. Kalau yang cikgu kata cetakan tu di mana? Elemen yang mana? Di rama-rama ni ke? Ya, betul. Cetakan digital tu lah. Kita print kan. Okey, Tu. macam tu. Ya, betul. Sebab saya mula ingat teknik hybrid ni cikgu menggunakan 100% komputer sahaja. Oh, tidak. Sebab tak tu ada kita elemen ada lain. teknik hybrid dan lukisan digital. Okey. Dan ini dah campurannya. Ya. Okey. Dan faham. saya pun ada sedikit Contoh. daripada murid-murid saya, daripada 3 alif. Ini macam ni figura dengan dengan angkasa. Ya, betul. Wah. Yang ni figura dengan apa ni, Mira? Figura dan juga tengkorak manusia. Tengkorak kan? Yelah. Betul, tengkorak manusia dan dan ada elemen flora, fauna, ya, bunga. pandai. Mira dah pandai ni. Sekejap je dah pandai, dah Okey. faham dah. Yang ni pula apa dia? Itu apa tu cikgu? Itu dia- macam jantung Ya, cikgu. betul. Jantung yang dia buat secara mekanikal macam ni. Dia nak sampaikan bahawasanya jantung tu ibarat mesin nyawa kita. Ya, betul. Macam tu. Inilah antara hasil daripada murid saya. Yang 3 bawah ni betul-betul rare. Yang Ini ni- kucing ni dia macam kucing. Yang ni saya ambil daripada Google Image. Ini daripada Aaron jugalah. Wow. Yang menggabungkan Aaron menggabungkan lukisan digital dengan konvensional. Ini Aaron buat sendiri Ya, buat sendiri. Wah, hebat, Ni dia hebat. menggambarkan manusia, diri kita yang dilayan seolah-olah seperti robot, dia kata. Tapi sebenarnya yang macam flora yang ditunjukkan ni sebenarnya dalam hati tu kita punya sisi yang lembut. Wah. Yang sensitif. Ada orang kata ada maksud tersirat dan Ya, tersurat di semua lukisan-lukisan ni Ya, cikgu. betul. Okey, tapi sangat cantik dan yang atas ni lukisan daripada anak murid cikgu sendiri. Ya, betul. 3 alif. Ya. Sangat kreatif semua anak-anak murid Sampai cikgu. sermain 2. Betul, sangat kreatif semua. Jadi cikgu, kita berhenti berat seketika. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Paning konangan, Cikgu. Paning konangan cikgu. Kota Luadan mengingat. Kota Luadan mengingat. Thank you teacher. Thank you, teacher. Untuk semua guru yang mulia. Your services always be remembered. Tapla nasaop. Pelita pasukon ra anak-anak no bangsa. 我的老师，谢谢你们以伟大超越了我们。 Setiap jangkal kasih sayangmu tak akan dapat kami balas dengan apapun. Sepatan sit siga-siga, igama, iko menuduk doho, hitiko. Keteladan mengingat disentuh penuh tudukanmu kumadahay. Atatamis patingalidan kanoda dominama. The good services of the teacher are never forgotten. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah sampai segmen terakhir bersama dengan Cikgu Suraya Hani. Okey Cikgu, di segmen terakhir ni sebelum kita nak masuk tentang rumusan apa yang kita belajar selama 1 jam pada petang ini, saya dengarnya Cikgu merupakan johan keseluruhan bagi pertandingan inovasi. Ya. Di mana tu Cikgu? Kalau johan keseluruhan tu di peringkat kebangsaan lah untuk sekolah menengah dan sekolah rendah. Tapi kita pun meneruskan perjuangan kita ke peringkat antarabangsa di Bali, Indonesia. Antarabangsa? Ya, betul. Kita mendapat gold medal dan mengalahkan Jerman dan Indonesia lah masa tu. Wah, hebatnya. Ya, Apa yang Cikgu buat waktu tu yang mendapat gold medal tu? Oh, inovasi saya tu? aquarelic ataupun warna yang menggunakan bahan alami yang boleh dijadikan warna air dan juga makeup. Okey. Ya. Menarik. Daripada warna yang kita buat di sini, boleh conteng di muka juga. Ya, tapi saya tak gunakan chemical. Saya tak gunakan bahan kimia. Saya gunakan bahan-bahan alam. Okey. Ya, Dan betul.
mendapat tempat pertama lah. Ya, betul. Kalah semua negara-negara gold lain. Untuk saya punya kategori, memang saya yang pertama lah, gold medal lah. Wah, hebatlah cikgu kita. Cikgu di MAI semua hebat. Cikgu daripada sekolah SMK Seremban 2, bukan biasa-biasa cikgu kita. Okey cikgu, bila bercerita, cikgu dah cerita tentang inovasi yang cikgu dah lakukan. Dan saya yakin yang inovasi itu juga datangnya daripada seni lukisan yang kita belajar hari ini betul. juga kan. Asasnya mesti seni lukisan. Betul. Sebab tu kita jadikan seni lukisan tu, kalau dalam buku teks tu mesti di awal. Bab 2 kan, kalau tingkatan 3 ni. Sebabnya itu adalah asas yang penting, yang utamalah yang kita perlu ada sebenarnya dalam pendidikan seni visual ni. Okey. Dan bila kita dah belajar sampai dah segmen terakhir ni cikgu, kita dah belajar asas untuk seni lukisan ni, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita dah belajar selama 1 jam pada petang ini. Silakan cikgu. Okey, apa yang saya boleh kupaskan di sini. Okey, kalau untuk seni lukisan tingkatan 3, teknik hybrid ni, kita lebih kepada penjanaan idea dan juga penghasilan karya yang berkaitan dengan teknologi dan juga ideologi kita lah. Ia bukan sahaja untuk manfaat kita di hari ini, malah untuk di masa akan datang. Betul. Dan bila sentuh pasal masa akan datang, siapa tahu lukisan kita yang kita hasilkan pada hari ini, kok in future masa akan datang mahal jadinya kan? Ya, betul. Memang ada kemungkinan macam tu lah. Ya. Betul tu. Ya, kebanyakan macam itulah. Kemudian bidang kerjaya, kalau kita dalam fakulti seni lukis, seni reka pun banyak dan luas sekarang ni. Dan untuk makluman Mira, sebenarnya kalau zaman saya belajar, dulu tak ada khusus tentang animasi ataupun tentang gaming tau. Tapi sekarang dah ada dah. Sebab apa? Sesuai dengan arus perkembangan semasa lah. Betul. Dan teknologi sekarang ni. Dia semakin berkembang sebenarnya seni ni. Dan dia mengikut era dan peredaran zaman. Ya, kan siapa sangka daripada tahun 1960-an sampai ke sekarang ni. Betul. Dan benda tu asyik berkembang selaras dengan macam cikgu katalah, evolusi mengikut masa kan. Betul. Okey, dan sebelum kita akhiri ni, sedikitlah recap lagi sekali cikgu dengan lukisan yang cikgu dah hasilkan pada petang ni. Silakan cikgu. Okey, untuk bahasa seni visual saya tekankan kat sini. Okey, kita kalau bahasa seni visual, kita ada unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, unsur seni yang kita ada adalah garisan, warna, bentuk, kan pelbagai jenis garisan kat sini. Okey, ada bentuk dan pelbagai lagi lah. Untuk prinsip rekaan, kita ada kepelbagaian di sini yang kita corakkan untuk hasil karya kita. Macam tu. Dan ini tengok ni rama-rama ni, rama-rama ni teknik hybrid tadi. Ini teknik cetakan digital. Cetakan digital. Keseluruhan ni kita dah panggil dia sebagai teknik hybrid sebab dia pergabungan antara lebih daripada 2 elemen kan. So kita dah banyak elemen di sini, itu dinamakan teknik hybrid. Ya, okey. Baik, kepada anda yang sedang menonton ni kan, mungkin ada yang baru saja menonton, kita dah nak habis dah ni. Jangan risau, boleh saja tengok siaran ulangan ataupun boleh saja tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Okey, buka je YouTube, type je nama Cikgu Suraya ni, nanti keluarlah apa yang kita belajar hari ni selama 1 jam di kelas mahir kita cikgu. Sebelum kita akhiri kelas kita jam 3 petang ni, mungkin ada sedikit ucapan Hari Raya cikgu kepada murid-murid cikgu di sekolah, guru-guru ataupun keluarga cikgu. Silakan. Okey, saya Puan Suraya Hadi mengucapkan salam Aidilfitri, ampun maaf zahir dan batin kepada semua kenalan saya, anak murid dan juga ahli keluarga, terutamanya ibu dan bapa saya dan bapa mertua. Ampun maaf diminta daripada anak anda kerana tak dapat merentas negeri dan berakhir bersama. Ya, Allah sedih pula saya pun sedih kat sini. Sebab pula saya. Ya, betul. Betul tu. Sebab kan di kampung sekarang mungkin semua masing-masing tengah sibuk buat rendang, lemang dan sebagainya betul, kan. Ya, tapi tak apa cikgu. Tapi tak apa sebab kita tahu kan kita masih lagi belum menang. Jadi kita berakhir juga pada tahun ini tapi dalam keadaan yang lebih sederhana dan patuh kepada SOP. Dan semoga kelas kita yang kita dah belajar selama 1 jam ini memberi manfaat, memberi ilmu dan juga input kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Suraya atas perkongsian ilmu hari ini. Terima kasih Mira. Ya, terima kasih. Dan kepada anda di rumah juga terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini ada lagi satu kelas mahir. Nak tahu subjek apa dengan cikgu apa pula. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi lepas ini. Bye. Assalamualaikum. Bye.